Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah perkongsian saya yang kali ke-6 rasanya untuk penulisan OPKK. Jadi semoga perkongsian kali ini lebih jelas ya rakan-rakan. Okey, OPKK ini sebenarnya adalah modul 3.4 untuk program transformasi. Okey. Jadi objektif pembelajaran memang kita berpandukan di SKP lah seperti yang telah kita bincangkan sebelum ni, dan objektif pembelajaran sebenarnya memang harus kita tulis di dalam kita punya RPH. Okey, itu adalah perkara yang sangat penting. Okey, sebenarnya untuk penulisan objektif pembelajaran ni kita dalam transformasi ni ada dua model iaitu kita menggunakan sama ada menggunakan mega ataupun kognitif, tingkah laku ataupun kognitif di situ. Tetapi nampak di sini agak senang menggunakan mega. Okey, jadi saya hanya membincangkan mengenai mega sahaja. Okey, jadi dalam mega itu kita akan membincangkan mengenai A, B, C, D iaitu A, audience, B, behavior, tingkah laku, C, condition, dan degree iaitu aras. Okey, jadi audience ni biasanya adalah merujuk kepada murid lah yang kita ajar. Kemudian behavior itu adalah tingkah laku, condition situasi, dan degree itu adalah aras. Contohnya murid berjaya, murid mendapat. Itu ada salah satulah aras ataupun 3/4 murid berjaya. Maksudnya itu menunjukkan degree ataupun aras. Okey. Jadi di sini saya ingin terus menjelaskan bahawa bila kita menulis objektif pembelajaran mestilah berdasarkan di SKP, mesti berdasarkan di SKP. Maksudnya contoh mari saya bagi contoh di sini standard kandungan, contohnya menanam benih di dalam bekas. Okey. Standard pembelajaran kita ambil daripada di SKP. Okey, mengenal pasti medium semaian. Okey, maksudnya itu tidak ada perubahan perkataan lah. Kita terus ambil saja mengenal pasti, nampak kan? Cuma bila sampai menulis OP, objektif pembelajaran, kita boleh menambah di sini di akhir pembelajaran, murid tahun 5, murid tahun 5 bijak berjaya. Bijak ni sepatutnya di sini lah ya. Mengenal pasti tingkah laku, mengenal pasti 3 jenis medium semaian, campuran, pet dan kopopet. Maksudnya murid tahun 5 bijak adalah audien, berjaya aras, mengenal pasti tingkah laku, dan 3 jenis semaian campuran itu adalah situasi. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini untuk penulisan OP ini perkara yang paling penting adalah mesti merujuk di SKP. Kemudian kita ada sifat A, B, C, D tadi iaitu menggunakan model mega, dan kemudian ada aspek SMART di situ di dalam penulisan kriteria kejayaan lah. Terutamanya kita akan nampak di sana murid dapat mengenal pasti 3 jenis medium. Maksudnya kita menggunakan self-specific, menyediakan medium dan bekas semaian dan penawaran sesuai. Di sini kita banyak menggunakan kata kerja dan mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut prosedur. Okey, maksudnya dengan jelaslah boleh diukur, measurable. Okey, jadi sedikit lagi saya ingin jelaskan lagi sedikit lagi mengenai penulisan OPKK di mana sekali lagi audien tadi, contoh dalam murid tahun 5 pintar, kemudian behavior itu maksudnya contoh menggunakan perkataan mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta, mengingat dan memahami sangat tidak digalakkan di dalam penulisan objektif pembelajaran. Kemudian condition ataupun situasi itu adalah keadaan, dan aras itu adalah standard yang murid mesti capai. Contoh murid berjaya, murid telah mendapat, itu antara contoh-contoh ya. Jadi saya yakin kali ini lebih jelas penerangan saya, dan di sini ingin kita ulang kaji sekali lagi apa yang dikatakan SMART. SMART adalah self-specific, iaitu OP yang baik adalah ditulis secara khusus, dinyatakan secara eksplisit, measurable, boleh diukur dengan mudah oleh guru melalui beberapa penilaian. Achievable, guru harus mengambil kira kecapaian, maksudnya itu yang dikatakan mengikut aras. Kemudian relevan, iaitu suatu OP mestilah realistik serta dirancang ke tempo masa. Dan sebenarnya di dalam penulisan KK
dan OP ini kelihatan di sana sebenarnya unsur-unsur kebat dan kebat lah. Maksudnya tidak semestinya kesemua aras ni ada pada PDP hari tersebut. Maksudnya bergantung kepada apa yang kita ingin capai pada hari tersebut. Jadi yang terakhir sekali ingin kita mengulang kaji apa yang dikatakan sebagai mengingat. Mengingat itu saya boleh mengingat maklumat, memahami, saya boleh ingat dan menjelaskan idea dan konsep. Mengaplikasi, saya boleh menggunakan pengetahuan keadaan serupa atau baru. Menganalisis, saya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting. Kemudian menilai, saya boleh membuat beberapa pertimbangan dan keputusan, dan seterusnya. Saya boleh memikirkan idea-idea baru, cara baru untuk menggunakan maklumat. Semua ini sangat penting untuk guru-guru mengetahui. So ini semua adalah perkara yang paling basic dalam penulisan OPKK. Jadi sebelum saya mengakhiri kita punya perbincangan pada hari ini, ini adalah contoh-contoh ABCD yang dihasilkan ya. Murid tahun 5 bijak adalah audien berjaya. Berjaya maksudnya D tadi aras mengenal pasti tingkah laku. Okey, itu yang tadilah. Ini lagi contoh. Murid tahun 4 kreatif, audien boleh memberikan pemerhatian berdasarkan gambar, menjelaskan tingkah laku, ABCD situasi. Okey, dan ini adalah contoh-contoh ya ABCD yang adalah. Okey, murid tidak semestinya kita nyatakan murid tahun 5 beta. Kita boleh tulis sekadar murid pun boleh. Murid adalah audien, mendarab, behavior, sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bercampur, condition dengan betul, degree. Jadi saya harap penjelasan kali ini lebih jelas dan lebih menyeluruh. Jadi mungkin kita boleh tengok satu contoh yang lebih penuh. Ini contoh untuk penulisan OP untuk matematik. Okey. Standard pembelajaran kita ambil daripada DSKP di akhir sesi pembelajaran murid tahun 2 Mawar, mendarab nilai akan dapat mendarab nilai wang dengan nombor 1 digit 10,000, 100,000 dan hasil darabnya hingga 10,000 dengan mengikut tertib dan betul. Maksudnya dalam ini ada A, B, C, D. Dan di KK itu lebih smart penulisannya, maksudnya lebih spesifik. Murid mendarab 3 daripada 5 nilai wang yang diberi dengan nombor 1 digit, mendarab 3 daripada 5 nilai wang yang diberi dengan 10, mendarab 3 daripada nilai wang yang diberi dengan 100, serta mendarab 3 daripada 5 nilai wang yang diberikan dengan 1,000. Maksudnya KK yang efektif mesti berkait rapat dengan objektif pembelajaran, mesti spesifik kepada aktiviti, merupakan sokongan dan berfokus kepada pelajar semasa terlibat dalam aktiviti, digunakan sebagai asas maklum balaskan diri kepada rakan sebaya. Jadi maksudnya sebenarnya dari KK inilah kita menghasilkan aktiviti di dalam kelas. Semoga video kali ini lebih dapat membantu rakan-rakan menulis OPKK dengan lebih jelas. Dan akhirnya, untuk penulisan OPKK ya di hadapan kelas dan di dalam RPH ada sedikit perbezaan. Jadi kalau di dalam RPH kita akan menggunakan seperti tadilah pada akhir pembelajaran murid tahun 6 Omega dapat menyelesaikan. Itu yang dalam RPH kan. Bila kita tulis di hadapan kelas, OP-nya kita mesti memulakan perkataan kami belajar untuk menyelesaikan, kerana di dalam kelas itu khas kita tulis untuk murid, dan lebih baik kalau murid itu baca dululah kan sebelum memulakan pembelajaran sebenarnya. Dan cara penulisan KK pun sama juga, cuma perkataan yang digunakan di hadapan saya dapat, sebab merujuk kepada murid tersebut. Saya dapat menganalisis pengiraan peratus dalam 3 situasi dalam kehidupan harian yang diberikan oleh guru. Saya dapat, maksudnya itu merujuk kepada murid. Jadi harap-harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjelaskan dengan sejelas-jelasnya penulisan OPKK di dalam RPH dan di dalam kelas, iaitu yang kita tulis di atas whiteboard. Jadi semoga menambah ilmu kita semua. Minta maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.